Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang yang masih lagi diberi oleh Allah kepada kita untuk kita belajar beberapa perkara yang boleh menyebabkan kerosakan pada hati setiap mukmin. Dalam hidup kita ni ada beberapa perkara yang kalau kita terlibat dengan perkara ini, maka lambat laun akan merosakkan hati kita. Hati kita ni kita diajar supaya jaga. Jaga jangan bagi rosak. Kerana kalau sekiranya rosak hati kita ni, dia akan membawa kesan pada kerosakan pada tubuh badan kita. Dia akan bawa pada keburukan dalam hidup kita. Sebab hati ni dipanggil raja kepada segala anggota badan kita. Dalam hidup kita ni, benda yang perlu kita jaga sangat, dipanggil jaganya hati. Islam disuruh perkara di antara amal ibadah yang kita perlu buat setiap hari dan setiap masa ialah jaga hati. Jaga hati ni dengan tujuan nak suruh jangan bagi syaitan ambil. Sebab syaitan dia tak ambil tangan kita, dia tak ambil yang disebut dengan kaki kita, dia tak ambil kepala kita, tapi dia nak ambil hati kita. Bila hati kita berjaya dikuasai oleh syaitan, maka di waktu itu kerosakan akan berlaku kepada seluruh tubuh badan, kesan daripada rosaknya yang disebut dengan hati. Islam disuruh jaga. Antara perkara yang menyebabkan rosaknya hati ini ialah bila kita dah mula bersifat bermewah-mewahan dalam hidup. Kita suka nak bermewah-mewahan. Dia panggil at-taraf. Orang yang suka bermewah-mewahan ini satu peribadi yang buruk yang dibuat kajian oleh para alim ulama. Alim ulama dia buat kajian. Macam mana kita jangan sampai peringkat kita ni bersifat ataupun bersikap dengan bermewah-mewahan. Islam dia nak suruh kita ni sekadar-kadar saja. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian aku jadikan kamu ni umat pertengahan. Umat yang kira-kiranya tidaklah kata kita tolak langsung kecantikan dalam peribadi kita ni, benda-benda yang bernilai. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita bukanlah kita menjadi semiskin-miskin dengan gambaran untuk kita ni sampai peringkat kita ni tak nak guna langsung manfaat atas dunia. Tak. Tetapi dalam hidup kita ni, kita diajar supaya tidak melampau sangat dalam menikmati setiap perkara yang Allah bagi pada kita, dan tidak berkurangan sangat dalam hidup kita, dalam setiap pemberian yang Allah kurniakan pada kita. Ini dipanggil kitanya menjadi umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan ni umat yang penting dalam hidup kita ni, untuk kita sentiasa kekalkan berterusan amalan-amalan yang soleh dalam hidup kita ini. Supaya kita ni kena tahu bahawa bila kita bermewah-mewahan, sama ada makanan bermewah-mewahan, sama ada pakaian bermewah-mewahan, sama ada tempat tinggal bermewah-mewahan, sama ada dalam permainan bermewah-mewahan. Semua benda yang demikian itu dilarang dalam Islam. Kerana kesan dia kepada hati kita lah. Hati ni jadi rosak. Sebab tu kita nak bicarakan pada hari ini atharut taraf alal qalb disebut. Kesan daripada kamunya bermewah-mewahan kepada hati kamu. Bila kita ni sibuk dalam keadaan bermewah-mewahan, maka dia bawa kesan kepada hati kita. Kesan apa dia? Yang pertamanya, ta'bidul qalb li ghairillah. Hati kamu sudah menjadi hamba selain daripada Allah. Itu kesan yang pertama lah. Dalam hidup kita, bila kita bermewah-mewahan sangat, maka dibawa kesan kepada hati kita, di mana hati kita ni sampai satu peringkat, dia dalam keadaan yang rosak dan dia menjadikan hati kita ni jadi hamba kepada selain daripada Allah. Kita hamba kepada rumah,
Kita hamba pada pakaian, kita berhambakan kepada makanan, kita jadi hamba kepada permainan, kita jadi hamba kepada yang bermewah-mewahan tadi. Orang bermewahan ini kalau kita belajar daripada ni kan, di mana ada orang yang bermewah-mewahan dalam terlampau lebih-lebih kepada rambut, mengambil berat pada rambut dia. Ada al-mubalaghah fi tanzif wa tanzin dan yang bermewah-mewahan dalam mencantikkan dan mengelokkan. Demikian juga orang yang bermewah-mewahan dalam membeli pakaian dan juga dalam keadaan harga-harga yang mahal-mahal pada barang-barang tertentu. Demikian juga orang yang bermewah-mewahan dalam makanan dan minuman. Demikian juga ada orang bermewah-mewahan dalam perkahwinan, majlis kenduri kahwin. Kemudian ada juga orang yang bermewah-mewahan dalam membeli barang-barang aksesori dan juga nombor-nombor kenderaan. Demikian juga orang yang bermewah-mewahan terhadap kereta dia dan juga nombor-nombor dan kecantikan kepada kenderaan dia. Ada juga orang yang melampaui dalam pembinaan bangunan rumah dan sebagainya. Kemudian ada orang yang bermewah-mewahan dengan cara meramaikan khadam ataupun pembantu dalam hidup dia. Demikian juga ada orang bermewahan dalam permainan dan juga dalam memenuhi nafsu syahwat mereka, dan juga bermewah-mewahan dalam perkara-perkara yang merosakkan dalam hidup dia. Yang ni yang kita sebut. Akhirnya Islam dia pesan pada kita, kalau kamu ni dah bermewah-mewahan dalam bab yang demikian tadi yang disebut. Ada di kalangan kita beli beg, misal contohnya, beg harga yang melampau-lampau, 120,000, beg harga 40,000, duit dalam tu tak sampai 40,000 pun. Yang melampau-lampau dipanggil demikian. Ada orang beli jam tangan yang mahal-mahal dan sebagainya. Ada orang yang bermewah-mewahan dalam hidup ni dengan pakaian yang mewah-mewah dan seumpamanya. Dia beli jenama je, jenama tertentu yang dibeli ni. Ni semua ni dipanggil, bila kamu dah jadi demikian, kamu dah jadi hamba kepada selain daripada Allah. Yang pertama kesan pada hati kamu tu terikat dengan selain daripada Allah. Sepatutnya hati ni mesti terikat dengan Allah. Tapi tak, hati kamu pergi terikat dengan selain daripada Allah. Kamu terikat dengan kereta, kamu terikat dengan nombor, kamu terikat dengan benda-benda yang tak ada manfaat untuk diri kamunya, untuk kamu nak sibukkan dalam hidup kamu demikian. Yang keduanya, ta'alluq bid dunya wal i'rad anil akhirah. Yang kedua, kamu akan mula terikat dengan dunia dan kamu mula berpaling daripada akhirat. Ini kesan yang kedua yang pernah kita bincangkan sebelum daripada inilah. Kemudian yang ketiganya kesan bila kamu bermewah-mewahan, kamu dalam hidup kamu tadi, kamu akan terikat dengan dunia dan kamu tak nak lagi cerita tentang akhirat. Dua. Yang ketiganya, sibuknya hati kamu untuk mencari kebahagiaan. Sibuk hati kamu dalam untuk mendapatkan kebahagiaan. Kononnya, bila kamu dah mula sibuk dalam keadaan bermewah-mewahan, hati kamu ni pun sibuk nak cari bahagia. Kerana kamu cari bahagia ni dalam dalam kemewahan. Padahal Allah tak jadikan kebahagiaan dalam kemewahan. Jangan kita terikat, jangan kita ingat orang yang rumah besar, kereta mewah, kemudian handbag mewah, pakaian mewah tu bahagia. Tak. Sebenarnya dia tak bahagia. Hati dia dalam keadaan kegalauan, dipanggil demikian. Hati dia dalam keadaan kerosakan pada diri dia. Kerana apa dia? Kerana Allah tak jadikan kebahagiaan ini dengan bermewah-mewahan. Tiga. Yang keempat, bila kamu bermewah-mewahan, membawa pada beberapa penyakit-penyakit pada hati kamu ni sendiri. Membawa penyakit kepada hati. Membawa penyakit hati. Antara penyakit hati apa dia? Di antaranya, bermewah-mewahan ini, at-turaf yad'u li musyarakah fusaq fafasaqhum wa yuhibbunahum. Di antaranya, bila kamu bermewah-mewahan dalam hidup kamu akan membawa kepada nak berkawan dengan orang-orang fasik dan juga kamu mencintai mereka tersebut. Allahu Akbar. Orang-orang fasik
kamu memuja mereka. Kamu mula memuja mereka li'annahum humul ladzina yazdahamuna ala mawadi'us syahawat. Kerana mereka lah orang yang ramai yang memenuhi hawa nafsu. Orang-orang fasik ni di antara orang yang sibuk untuk melayan hawa nafsu mereka. Adapun ahli agama, amma ahli din wal mutarrafin anid dunya fa innahum la yata'allaquna biha wa la yazdahimuna 'alayha. Adapun orang yang berpegang dengan agama, mereka tidak berpegang teguh dengannya dan tidak mendekati orang-orang fasik tadi. Siapa-siapa yang hidup bermewah-mewahan, cuba tengok kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia geng-geng ahli fasik. Dia bukan geng-geng di kalangan orang-orang yang saleh. Orang saleh dia tak bersifat bermewah-mewahan. Orang fasik memang dia membanggakan dengan barang-barang tertentu, dengan bahan-bahan tertentu dalam hidup orang fasik. Manakala orang mukmin dia tak berkawan dengan orang-orang fasik. Tapi kalau kamu bersifat bermewah-mewahan, hati kamu ni nak berkawan dengan orang-orang yang demikian. Orang-orang yang buruk peribadi. Orang-orang yang tak dekat dengan Allah. Kamu tak nak berkawan dengan orang saleh. Kerana takut kalau berkawan dengan orang saleh, nanti kamu akan jadi saleh macam orang tu juga. Manakala kamu lebih suka berkawan dengan orang fasik. Bila kamu berkawan dengan orang fasik, hati kamu ni lebih mencintai mereka dibandingkan dengan mencintai orang agama. Ini kesan daripada hidup bermewah-mewahan yang disebut kepada hati di kalangan manusia ini sendiri. Kemudian yang seterusnya dia panggil at-taraf adrarus sayyi'ah alal jasad. Bermewah-mewahan ini mempunyai kesan buruk pada jasad seseorang. Dia akan bawa kesan. Siapa yang bermewah-mewahan, dia akan hidup dia dalam keadaan yang bawa kesan pada tubuh badan dia. Buruk pada tubuh badan dia. Apa dia? Ajsadu ahli taraf la tatahammal masyaq wa tusabil bil amrad li adna al asbab li anna Allah fatara al jismu ala al tahammul musyaq. Orang yang hidup bermewah-mewahan, badan orang yang suka bermewah-mewahan, dia tidak akan dapat menanggung kesusahan. Dia tak mampu untuk nak tanggung kesusahan, dan dia akan mendapat penyakit dengan banyak, dengan kadang-kadang kalau kita tanya penyakit ni datang daripada mana, dia sebut tak tahu datang daripada mana. Kesan daripada dihidup bermewah-mewahan, dia akan jadi demikian. Kerana Allah jadikan penciptaan tubuh badan ini, dia semua terjadi ni dalam keadaan susunan yang indah. Allah jadikan susunan yang indah. Bila kamu bermewah-mewahan, maknanya kamu melampau. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum, tapi jangan melampau-lampau. Orang bermewah-mewahan, dia akan makan lebih-lebih, dia akan minum lebih-lebih dalam hidup dia. Akhirnya yang lebih itulah bawa kesan pada penyakit pada badan dia. Datang penyakit kencing manis, datang penyakit yang disebut dengan penyakit darah tinggi, datang penyakit dalam hidup dia kerana dia melampau daripada kadar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dalam tubuh badan seseorang. Bila seseorang tu dia hidup dalam keadaan dia melampaui pada kadar yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, akhirnya badan ini terkesan. Jadilah penyakit ini. Di antara sebablah kenapa terjadinya penyakit ini, kita tak boleh sebut kerana tua saja, tidak. Tetapi yang di antara sebabnya kerana kamu banyak sangat lebih-lebih. Kamu lebih-lebih sangat. Kamu makan lebih-lebih. Yang menyebabkan sakit perut pada diri kamu. Bermewah-mewahan sangat. Yang menyebabkan pada diri kamu senang untuk jadi cirit-birit. Senang untuk jadi penyakit yang banyak pada diri kamu. Kesan daripada kamu makan itulah dalam hidup kamu. Oleh itu, seorang yang melanggar sifat semula jadi yang Allah jadikan, fa idza khaliful insan fitrah rukbatuhu hadil adawa. Oleh kerana orang tu dia melanggar susunan yang telah disusun oleh Allah, akhirnya terjadilah penyakit-penyakit ini. Penyakit-penyakit ini pun boleh terjadilah. Kesan daripada mana? Kesan daripada seorang tersebut dianya melampaui. Makan gula lebih, makan garam lebih, kemudian makan apa dia? Minum susu lebih. Segala benda yang kamu makan, buat benda yang lebih
Maksudnya kamu bermewah-mewahan. Lambat laun kena pada jasad diri kamu. Ini kesan kepada bawa kerosakan pada jasad orang yang bermewah-mewahan. Berkata Ibn Rajab radhiyallahu anhu, yaqulu Ibn Rajab radhiyallahu rahmatullah alaih, walaysal ma'mur bihi an yunqiyal bar hatta la yusibahu minhu syai'. Katanya Ibn Rajab, tidak diperintahkan seorang untuk menghindari kesejukan sehingga tidak ada yang menimpanya sama sekali. Maka ia juga menyakitkan. Akan berlaku pada seorang. Dalam Islam ni, nak sebutnya kitanya bukan kita ni kena biarkan dedah jasad kita dengan kesejuk, dengan benda yang sejuk. Tidak. Hatta la yusibahu minhu syai' bil kulliyah fa inna dhalika yudir aidan. Kerana beberapa orang yang melindungi diri dia daripada panas dan sejuk sama sekali, supaya dia tidak merasakan penyakit pada badan dia, akhirnya kena juga penyakit pada diri dia untuk mempercepatkan kematian wa ta'ajjalul maut, sehingga akan menjadikan cepat untuk dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ni disebut walaisal ma'mur bihi. Kitanya bukannya dilarang daripada nak minum ais. Tak dilarang minum ais, tapi jangan lebih-lebih minum ais. Dan berapa ramai orang yang putera raja-raja yang dia jaga tubuh badan dia konon-kononnya, tapi dianya bermewah-mewahan, akhirnya cepat juga dia mati. Kesan daripada mana? Kesan daripada dianya melampaui dalam bermewah-mewahan tadi. Kemudian digambar, maka penting diri kita sendiri memberi kesan pada kesihatan dan menjadi halangan penyakit lemah, menjadikan manusia tidak mampu menghadapi hidup yang penuh dengan kesukaran. Bila kamu bermewah-mewahan, membawa kesan kepada kesihatan kamu. Bila kamu bermewah-mewahan, membawa kesan pada kesihatan kamu dan menjadikan diri penyakit yang banyak, dan akhirnya manusia tak mampu untuk menghadapi segala kesukaran kehidupan ini sendiri. Allahu Akbar. Ini kesan daripada keadaan yang demikianlah. Bila kita ni hidup dalam keadaan yang bermewah-mewahan sangat, dalam hidup kita ni, akhirnya kita tak mampu untuk kita nak jadikan diri kita ni mampu untuk melawan yang disebut dengan ujian-ujian dalam hidup. Kerana hidup dalam keadaan bermewah-mewahan sangat pada diri kita ni. Kemudian dengan bermewah-mewahan ini juga banyak membazirkan masa seseorang. Banyak menjadikan diri seorang ini membazir masa. Habis masa bila kita nak bermewah-mewahan. Nak makan tempat yang sedap, kita pun bergerak jalan tempat tu jauh untuk kita nak sampai. Habis masa kita. Nak makan sedap je konon-kononnya. Nak suruh memenuhi hati kita. Kemudian kita makan pula jadi lama je kita makan. Nak tunggu ni sebab sedap sangat masakan dia pula begini. Semata-mata nak memenuhi yang disebut dengan kemewahan tadi, lalu kita sanggup untuk menghabiskan masa kita. Membazir masa dipanggil. Al-mutarraf yustahlik al-awqatu bihasan minal mulazzat wasyahawat. Disebut demikian. Kerana orang yang suka bermewah-mewahan dalam hidup dia ni, orang yang suka bermewah-mewahan, mereka akan menghabiskan banyak masanya mencari kesenangan dan keinginan yang dikehendaki dalam nafsu syahwat dia. Walau alima ahammiyatul waqt ma adha'ahu. Kalaupun dia tahu kepentingan masa, maka dia akan habiskan masa untuk mencari kemewahan tadi. Dia akan habiskan masa untuk apa dia? Nak beli barang tu, nak beli barang ni. Kerana apa dia? Kerana nak memenuhi hawa nafsu dia. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibn Abbas telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia ni lupa dalam hidup mereka. Dua nikmat yang dilupai di kalangan umat manusia dalam hidup mereka, melalaikan mereka ni. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua-dua ni terlalai dalam hidup dia, pada diri dia kebanyakan manusia ini. Apa dia? Nikmat apa dia? Sihah wal faragh.
nikmat sihat dan juga nikmat lapang dalam hidup. Allahu Akbar. Kita ni jangan jadi orang demikianlah. Habiskan masa kitanya dengan keadaan yang apa dia? Habiskan masa kitanya untuk memenuhi hawa nafsu kita. Kerana apa dia? Kerana kita nak bermewah-mewahan dalam kehidupan kita ini sendiri. Ini kesan demikian. Kemudian yang ketujuhnya, bermewah-mewahan ini membawa kepada kemalasan tentang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bermewah yaqudu ila takasul anil ibadah. Bila orang yang hidup bermewah-mewahan, kesan dia apa dia lagi? Dia akan jadi malas dalam beribadah pada Allah. Jadi malas nak buat amal ibadah, nak dengar kuliah, tak nak lah. Nak baca Quran, malas lah pada diri dia. Bila kita hidup bermewah-mewahan, tak nak dah buat ibadah. Nak bangun tahajud malam, tak boleh dah. Kerana makan kenyang sangat. Tidur pun lena dah pada diri kita. Kerana apa dia? Kerana kita bermewah-mewahan. Bila hidup bermewah-mewahan sangat, sampai peringkat kita ni, jadi tak nak buat amal ibadah pada Allah. Kerana ibadah itu bagi dia beban. Orang yang demikian. Tetapi nak sebutnya orang yang hidup dalam keadaan yang bertenang, berlapang dalam diri dia, menyebabkan dia akan jadi keseronokan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni li'anna al-mutarraf yuridu tana'um fi muladzatid dunya. Kerana orang yang bermewah-mewahan ni, benda yang dia nak lazat dunia je. Dunia je yang mesti lazat. Malas nak sembahyang, malas nak baca Quran, malas. Dia nak sono, enjoy je dalam hidup dia. Dia jadi malas dalam perkara demikian. Fala yajid waqtan liqira'atil Quran. Dia tidak akan dapati ada masa untuk dia nak baca Quran. Nak baca Quran pun tak ada masa. Wala siyamun nahar. Bahkan untuk puasa sunat, malaslah pada diri dia. Kesan daripada apa dia? Bila dia bermewah-mewahan pada diri dia, wala liqiyamil lail wasairil ibadah, dan keseluruhan dalam ibadah dalam hidup dia jadi payah dan berat untuk dia melakukan amal ibadah ini sendiri. Allahu Akbar. Dan yang akhir sekali, kesan daripada yang disebut dengan bermewah-mewahan ini, yufsidul mujtama. Dia merosakkan kemasyarakatan. Struktur masyarakat ini jadi rosak. Kesan daripada apa dia? Orang yang bermewah-mewahan. Bila dia bermewah-mewahan dalam hidup dia, menyebabkan masyarakat ni, susunan masyarakat ni jadi rosak. Struktur masyarakat ni rosak. Bituraf yusbihul mujtama' kusulan. Bila orang bermewah-mewahan, menjadikan masyarakat itu malas. Jadi pemalas. Tuan-tuan tengoklah. Malas nak sapu sampah. Malas nak jadikan, nak susun bunga-bunga, malas. Nak suruh orang lain buat semua. Malas nak bina binaan, malas pada diri dia. Kenapa? Semua nak suruh orang lakukan. Kerana duit dia banyak. Dan juga dia akan jadi dalam hidup dia, dan dikatakan di dalamnya terdapat pelbagai jenis pengeluaran. Misalnya pengeluaran petani, perkilangan, perdagangan dan sebagainya. Dan kerana itu semua masyarakat berusaha kepada jenis kemewahan dan kesenangan itu, yang mengambil banyak masa dan kesihatan pada mereka. Mereka rasakan demikian. Sedangkan mereka ni perlukan kepada kerehatan. Mereka perlu kepada ketenangan. Kononnya di kalangan orang yang bermewah-mewahan, akhirnya timbul penyakit malas di kalangan masyarakat. Kesan daripada yang disebut dengan dalam keadaan yang sebegini. Yang ni yang disebut dalam perbincangan kita ni, insya-Allah kita akan sambung dalam membincangkan mengenai bagaimana kita nak mengubati penyakit-penyakit yang disebut dengan ilajut taraf, penyakit bermewah-mewahan ini. Penawar bagi orang suka bermewah-mewahan ini, ada beberapa penawar yang diajar supaya kalau tuan-tuan dan saya kena penyakit ini, maka di sana ada ubat yang perlu kita fahami untuk kita ubati penyakit bermewah-mewahan ini sendiri. InsyaAllah kita sambung pada perbincangan minggu yang akan datang nantilah tentang mengenai yang disebut dengan penyakit kepada kesan pada penyakit hati yang pertama, itu bermewah-mewahan ini, dan kesan pada hati bila bermewah-mewahan ini, insya-Allah kita sambung pada perbincangan yang akan datang nanti, insya-Allah.
Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. InsyaAllah kita akan jemaah sekalian, insyaAllah pada hari Khamis malam Jumaat ini pada 8 malam, insyaAllah kita sekali lagi kita akan baca ayat-ayat ru'yah dan pengijazahan pada ayat-ayat ru'yah ini sendiri. Tuan-tuan yang nak serta sekali, insyaAllah tuan-tuan bolehlah dapatkan kitab ru'yah ini di talian 019-577-6306 dengan Cik Emma, ya. Cik Emma. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab yang kita akan baca, insyaAllah. Kita akan ijazahkan sekali lagi bacaan ayat ru'yah dan pengijazahan, oleh kerana ramai sangat yang minta supaya kita buat lagi bacaan yang baca ni. Tuan-tuan tunggu dengan anak-anak dan keluarga dekat rumah. Kemudian lepas pada tersebut, kita akan baca ramai-ramai. Saya akan baca, tuan-tuan akan ikut bacaan yang saya baca ni. Kemudian lepas pada tu, kita bacalah pada anak-anak kita, kemudian kepada keluarga kita, letak air, letak dengan tu, kemudian kita hembus sendiri, kita buat sendiri dekat rumah masing-masing, insya-Allah. Hari Khamis malam Jumaat, besoklah, malam besok, insya-Allah. Esok hari Khamis, kemudian malam Jumaat, insya-Allah kita akan lakukan bacaan ru'yah beramai-ramai ni. Mudah-mudahan dia akan bawa manfaat pada diri kita dan bawa kebaikan pada keluarga-keluarga di kalangan kita. Tuan-tuan maklum, ya, pada keluarga masing-masing, bagi tahu pada keluarga masing-masing tentang perkara demikian. Yang keduanya, kita sedang menggerakkan infak roti. Infak roti ini untuk kita nak bagi pada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang memerlukan di kalangan kita ni, sebungkus roti sesuap kehidupan, insyaAllah. Tajuk dia, tajuk sebungkus roti sesuap kehidupan. Kemudian kita dan roti ni tuan-tuan boleh infak sebanyak RM5 je dalam akaun Matan Center, dan tuan-tuan maklum pada talian 013-906-1204. InsyaAllah. Tuan-tuan pakat-pakat di kalangan kita, dalam keadaan yang kita pakat-pakat dah sama-sama kita ni untuk dapat manfaat bersama, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala Allah kurniakan kebaikan yang bertambah pada kita, insyaAllah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به